Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, ahli-ahli jemaah yang dikasihi sekalian, dalam Al-Quran banyak menceritakan mengenai kejadian manusia dan digambarkan kejadian manusia ini sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami jadikan manusia ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Bila sebut sebaik-baik penciptaan itu, maka tentunya mempunyai makna yang sangat besar. Dan penciptaan manusia ini dia melibatkan dua bahagian. Satu, penciptaan yang kita nampak tengok, yang bersifat fizikal, dan satu lagi yang kita tak nampak tengok, yang bersifat dalaman, ruh. Dalam hadis Rasulullah ada sebut mengenai peringkat-peringkat kejadian manusia dalam perut ibu, daripada pembentukan mani, kemudian pembentukan alaqah, kemudian kepada mudghah, kemudian sampai beberapa bulan akan ditiupkan ruh dalam jasad manusia. Maka terbentuklah kejadian manusia. Maka kerana dua kejadian itulah yang menjadikan manusia ini berbeza dengan binatang. Binatang dia ada beberapa kejadian yang ada pada binatang itu yang kurang berbanding dengan manusia. Kejadian fizikal itu mungkin lebih kurang sama saja, sama ada kepala, sama ada panca indera, sama ada kaki tangan, cuma bentuk berbeza. Tapi akal tak diberikan kepada binatang. Manusia ada akal, dan dengan akal itulah manusia dilebihkan berbanding dengan binatang. Cumanya ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang menyebutkan manusia ini perangainya boleh sampai ke macam binatang juga. Jadi oleh kerana perbezaan itu, maka manusia ini ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum syarak, dengan akidah untuk kita yakini. Jadi terbentuklah kejadian manusia ini antara jasad dengan ruh. Dua-dua kejadian ini, dua-dua bentuk yang ada dalam manusia ini, kita kena jaga. Tubuh badan kita yang bersifat fizikal ni, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga. Maka kita tak boleh rosakkan badan. Maka difirmankan dalam Al-Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan biaidikum ila tahlukah, tubuh badan kamu, diri kamu, kepada kebinasaan. Jadi tak boleh kita dengan sengaja bunuh diri, tak boleh mendedahkan tubuh badan
kepada risiko kebinasaan dan sebagainya. Dan banyak dalam ayat Al-Quran yang menyebut tentang kita diminta jaga, sehingga disebut dalam ayat zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas. Lahirlah kerosakan atas dunia ini dengan sebab tindakan manusia. Maka dengan itu penciptaan badan manusia ni, kita ni kena jaga, dia amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya manusia dalam menjaga badan ni ada yang jaga secara biasa, ada yang jaga secara belah lalu jaga, ada juga kan? Maka manusia tak cukup dengan makan biasa, ambil suplemen, vitamin dan sebagainya kerana nak jaga badan. Dan soal menjaga badan ini, menjaga fizikal kita ini, kita lihat manusia secara umumnya dia tidak maknanya kita boleh sepakat manusia akan pentingkan aspek itu. Kalau sakit kita akan pergi berubat, pergi hospital dan sebagainya. Perlu operation, kita sanggup jalani operation atas nasihat doktor kerana jaga badan. Dan itu wajib kita jaga. Satu lagi yang berada dalam badan kita ini, ia tentang roh. Tentang roh yang disebut dalam Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi. Roh ini daripada urusan Tuhanku. Kita nak fikir kejadian dia macam mana, tak nampak tengok. Tapi dia adalah dalam badan kita. Maka dalam badan kita ini ada benda-benda perkara yang dia ada tapi kita tak nampak tengok, tapi dia memang dia ada. Maka kita kena istilah roh, kita kena istilah akal, kita kena istilah nafsu, kita kena istilah hati. Jadi para ulama ada membincangkan beza 2-3-4 perkara ni yang ada dalam badan kita, yang ada selain daripada jasad yang kita nampak, yang kita tak nampak ni. Ulama bincang dan ada diberikan pelbagai takrif supaya kita boleh beza antara 4 benda yang dalam badan kita yang kita tak nampak ni. Penjagaan badan. Kalau badan ini dalam Al-Quran dia tidak ada ayat yang mencela dan memuji badan. Sebab tubuh badan kita ni dia hanya sebagai template ataupun satu alat sahaja untuk dibekalkan dalamnya benda-benda yang dalaman tadi. Jadi Tuhan tidak cela badan manusia dan Tuhan tak puji pun badan manusia. Dia ada sebagai satu tempat untuk dimasukkan benda-benda yang 4 perkara tadi yang tak nampak tengok tadi. Kerana badan sebagai fungsinya sebagai badan, dia tak boleh buat apa. Dia kena ada hak dalam tadi yang menggerakkan badan berkenaan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tengok kepada rupa bentuk kamu dan harta kamu. Orang ni tinggi, rendah, besar, kecil, dia tak tengok begitu. Dan juga Tuhan tak tengok kepada harta kamu, sebab dia semata-mata fizikal, material. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tengok kepada qulubikum, hati kamu. Itu sudah masuk dalam badan dalam manusia dah. Wa amalikum, dan tindakan-tindakan kamu. Jadi semata-mata jasad manusia ini dia tidak ada membawa apa-apa artinya. Kemudian bila masuk bab dalaman manusia ini, maka kita akan jumpa istilah kita panggil mula-mula sekali ruh. Dan hal yang berkait dengan dalaman manusia ini Tuhan sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang zakkaha, yang membersihkan yang dalamannya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorkan yang dalaman itu.
Maka yang dalaman ini satunya kita panggil roh. Roh ni dia bersifat maknawi. Kalau badan, jasad kita ni dia bersifat fizikal, material yang kita nampak. Dan roh dia bersifat maknawi. Kalau kita kata satu alat elektrik itu, radio, TV dan sebagainya, maka dia tak boleh bergerak kalau tak ada power dia. Power supply itu tak masuk. Maka yang menggerakkan alat-alat elektrik tadi power supply itu, iaitu elektrik. Maka itulah kita nak mudah faham apa itu ruh. Elektrik ini ada tapi tak nampak tengok. Kalau kita nampak wayar dan kita tahu ada elektrik, tak ada siapa berani. Tapi kita tak nampak tengok elektrik itu. Tapi oleh kerana kita percaya kuasa elektrik yang ada pada wayar itu, maka kita pun takut nak pegang. Boleh berhenti. Kita kerana kita yakin ada elektrik itulah, maka kita boleh menggerakkan segala peralatan di sekitar kita. Masjid kita boleh gerakkan kipas, boleh gerakkan apa semua kerana ada elektrik. Tapi elektrik kita dah bayar bil setiap bulan pun tak dapat tengok. Tapi itulah, maka itu gambaran roh. Yang keduanya kita ada akal. Akal ni kalau kita nak mudah tengok, ini saya ambil dalam Al-Hadiyun Nabawi li Fir Raqaiq oleh Dr. Syarah Qudah. Dia ada hurai 2-3-4 perkara ni. Akal ni kalau kita nak bandingkan, dia macam kita kata kalau kita nak buat projek, kita lantik konsultan. Kita sendiri nak urus tak boleh, fizikal ni urus tak boleh. Sebab fizikal kita ni dia tak tanpa akal, tanpa konsultan, dia tak boleh nak bagi panduan nak buat cara mana. Maka akal lah sebagai konsultan kepada manusia. Jadi akal ini dia akan bagi pandangan, arahan yang baik ataupun yang tidak baik, bergantung kepada ilmu yang ada pada akal berkenaan. Kalau akal kita manusia dibekalkan dengan ilmu yang baik, maka akal akan bagi perundingan yang baik kepada kita. Kalau akal ini diberi ilmu yang tidak baik, maka dia akan bagi nasihat yang tidak baiklah kepada kita. Oleh kerana itu, kita diminta untuk membekalkan akal ini dengan ilmu-ilmu yang baik, iaitu ilmu agama. Akal yang ada ilmu imannya di situ, yang ada ilmu yang baik di situ, akan bagi arahan perkara yang baik kepada manusia. Oleh kerana manusia ini ada nur, kita ada cahaya iman, maka akal akan pandu kita. Okey, pagi ni kita pergi masjid sembahyang subuh berjemaah. Lepas ni kita pergi buat baca Quran, contoh begitu. Segala benda-benda yang baik. Lepas ni kita keluar bantu orang ramai. Kita bekerja pula. Dia akan bagi panduan-panduan yang baik kepada manusia kalau akal itu ada ilmu yang baik, ada iman pada akal itu. Tapi kalau ilmu tak baik ini masuk pada akal tu, mulalah dia akan bagi perundingan yang tidak baik, rosak projek kita. Sebab perundingan yang consultation yang diberikan berasaskan kepada ilmu yang tidak baik. Ini akal, tapi dia fungsi dia setakat tu je. Dia akan bagi arahan, molek ke tak molek. Kemudian satu lagi kita ada nafsu. Nafsu ni dia lebih kurang akal juga, dia konsultan jugalah, lebih kurang perunding, tapi dia terhad, dia tidak macam akal. Perundingan yang ada pada nafsu ni dia terhad pada benda-benda yang bersifat kelazatan hidup atas dunia ni. Ini bab nafsu. Jadi dia akan bagi arahan, nak buat benda ni apa manfaat yang dia dapat. Ini perangai nafsu macam ni lah. Nak buat, nak pergi masjid ni apa manfaat peribadi, manfaat tertentu, apa habuan duniawi yang bersifat kelazatan duniawi yang dia boleh daripada sesuatu tindakan. Nafsu dia mikir gitu semua. Jadi dia kurang sikit pada akal. Akal at least dia ada dua pandangan. Satu, dia pilih yang baik kalau dibekalkan ilmu yang baik, dan dia pilih yang tak baik,
dia bagi arahan yang tak baik. Kalau ilmunya tidak baik. Tapi nafsu terhak, dia sentiasa cari sama ada benda itu yang baik untuk manfaat diri dia, kelazatan duniawi ataupun tidak, tanpa dia melihat benda itu benar atau salah. Ini habuan nafsu. Satu lagi, hati yang bukan dengan maksud yang kita faham fizikal itu. Kalau kita belah hati daripada dada adalah hati itu, bukan maksud hati hak tu. Hati yang maksud, hati ini dia akan buat keputusan selepas dibekalkan oleh akal tadi, dibekalkan oleh nafsu tadi, dia akan buat keputusan sama ada nak buat benda baik atau tak baik. Maka hatilah yang akan buat decision kepada semua perkara-perkara yang ada dalam yang tak dapat tengok ni. Jadi oleh kerana itu, soal kita menjaga hak dalaman ni, yang kita orang Melayu, bahasa Melayu kita panggil jiwa mudah. Jiwa kita ni yang berangkumi semua benda, hak dalaman, hak kita tak nampak ni. Penjagaan kepada hati inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan iza saluhat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat, kata Rasulullah, dalam badan manusia ini ada satu mudghah, ada satu ketul daging. Bila daging ini comel, maka akan comellah jasad manusia, baiklah jasad manusia. Dan kalau hati ini tak baik, maka rosaklah. Bila hati ini rosak, mudghah ini rosak, maka rosaklah jasad manusia. Kata Rasulullah, ala wahyal qalbu, itulah hatinya. Maknanya hati yang disebut hadis ini merujuk kepada bukan hati yang kita boleh nampak tengok dalam kalau operation, tapi hati yang bersifat dialah yang memandu manusia, yang membuat keputusan sama ada sesuatu itu baik ataupun tidak baik. Jadi penekanan Rasulullah SAW, penekanan agama kita ini merujuk kepada hati manusia itulah, untuk kita bersihkan, cucikan, supaya dia akan jadi memandu manusia. Dia akan buat keputusan benda-benda hak akal bagi, hak nafsu bagi tadi, dia akan buat keputusan di situ. Dan kalau hati itu baik, dia akan ambil benda-benda yang baik lah. Kalau hati itu rosak, maka dia akan buat benda-benda yang rosak lah kepada kehidupan manusia. Oleh kerana itu disebut dalam ayat yang mula-mula saya baca tadi, qad aflaha man zakkaha, maka baiklah orang yang mencucikannya, mencucikan hati tadi, mencucikan dalamannya tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang merosakkan dalamannya tadi. Maka daripada sinilah penekanan-penekanan yang perlu kita buat dalam hidup kita ini, bukan semata-mata melihat kepada yang bersifat fizikal, tapi juga melihat kepada yang dalaman itu. Dan yang bersifat dalaman itu pula, penekanan kita bukan hanya bersifat yang akal. Sebab kalau kita tengok kepada akal saja, kita akan bekalkan ilmu kepada manusia. Dan memang manusia berjaya dalam membekalkan ilmu pada akalnya. Sebab tu manusia boleh membina tamadun. Ada ilmu cukup tinggi kepada manusia ini. Tamadun Firaun cukup hebat dengan ahramnya, dengan piramidnya, dengan sistem mumianya, kawit mayat dan sebagainya itu. Itu tamadun manusia capai ke tahap yang cukup tinggi kerana dibekalkan akal tadi dengan ilmu. Tapi kalau semata-mata jaga akal itu dari sudut ilmu, tapi kita tak jaga hati, maka ilmu itu juga yang akan menghancurkan manusia. Akal manusia boleh mencipta senjata, dan akhirnya oleh kerana hatinya tak diurus, akhirnya senjata tu makan tuan. Kita hancur dunia kerana berperang sama-sama manusia. Manusia boleh membina nuklear, dan akhirnya sama-sama takut nak perang. Hak ni ada nuklear, hak ni pun ada nuklear. Akhirnya nak perang sama-sama takut. Maka dia panggil perang dingin gitu ke lah. Perang sama takut nak perang. Sebab kalau sama-sama keluar nuklear masing-masing, sama-sama hancur. Ini manusia, kalau akal saja kita tekankan, dia akan bawa ke situlah. Ilmu kita tekankan, dia akan bawa ke situ. Sebab kita tekan akal saja. Tapi oleh kerana
kita ada sebahagian lagi yang dalam ini yang bersifat hati tadi, maka hati itulah yang perlu kita permolekkan, barulah ilmu tadi, akal tadi dia beri bagi hal yang baik, dan decision yang akan dibuat oleh hati pun benda yang baiklah. Ini kedudukan kita. Tapi hati ini pun, sebab itu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ni tetap di atas iman tu, di atas kebersihannya. Maka dia ajar dalam doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala yang membalik-balikkan hati manusia. Sebab hati ni dia akan pilih hak mana baik, hak mana tak baik, dia pilih belaka. Dia ada kuasa memilih situ. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita ni sabbit qalbi ala dini. Tekankan sabitkan, tetapkan hati saya ni, hatiku ini di atas agama kamu, supaya kita selamat hidup atas dunia ini, dan hati bagi solution, bagi arahan-arahan, bagi keputusan-keputusan yang baik saja. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, ada berbagai riwayat tentang doa ni, disebut Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menguruskan hati ini, yang menguruskan qulub, musarrifal qulub, yang menguruskan hati ini. Tuhan yang berkuasa nak letak hati kita ni ke arah baik ataupun tidak. Kita minta sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami ini ke arah yang taat kepada Engkau, wahai ya Allah. Jadi kejadian manusia ini, hak jasad itu sebenarnya tak ada gapo. Dia hanya satu tempat untuk dimasukkan roh dalam itu, dan dia hidup. Dan bila dia hidup, dia perlu pandu pada akalnya pula, dia nafsu pun dia pun ada, dan hati dia pun ada di situ. Jadi kalau kita lihat dari situ, yang bersifat material yang ada pada kita ini, gagah mana pun manusia ini, cerdik mana pun manusia ini, dari segi fizikalnya itu, kalau kita lihat fizikalnya saja, fizikal itu tak ada apa-apa pun sebenarnya. Yang kita katakan manusia itu sebenarnya dia masuk dalam tu lah. Hati itulah yang membezakan antara seorang dengan seorang yang lain. Maka dari kerana itu, dalam Al-Quran disifatkan hati ini dalam berbagai bentuk. Ada ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada lagi boleh memberi manfaat kepada manusia ni kecuali hati yang salim. Jadi dalam Quran Tuhan sebut ada hati yang salim, qalbin salim, hati yang selamat. Hati ni kita nak hati yang bersih daripada dosa, bersih daripada syirik dan sebagainya. Jadi yang Tuhan sebut dalam ayat ini tentang qalbin salim. Di tempat yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga tentang hati yang sakit. Lalu difirmankan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu marad, ada penyakit hati. Bukan penyakit hati yang kita penyakit dalam kanser apa semua tu, rosak hati, penyakit dalam, tapi hati tu rosak, sakit kerana dia ikut nafsu. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada sakit. Jadi Tuhan sebut ada hati yang selamat, qalbun salim. Tuhan sebut dalam Quran ada hati yang sakit. Dan ada Tuhan dalam ayat lain Tuhan sebut fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah orang yang pada hati mereka itu qasiyah, lil qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut ayat lepas tu ulaika fi dhalalin mubin, mereka ni berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi kita takut hati kita ni kerah, qasiyah qulubuhum. Dan qasiyah tu disebut qasiyah min zikrillah, kerah hati daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri peringatan pun tak nak terima, nak mari sembahyang susah, nak buat ibadat susah, nak taat susah. Qasiyah, sangat kerah hatinya. Itu pun Tuhan sebut dalam Al-Quran. Ini perangai hati manusia, jenis-jenis yang ada. Kemudian Tuhan juga sebut dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu fi
allazi fis sudur. Mereka itu tidak buta matanya, tapi buta hatinya yang ada dalam dada mereka itu. Ini Tuhan sebut tentang hati yang buta pula. Hati buta ni, kalau buta, kalau nisbah kepada mata kita tak nampak lah. Kalau nisbah kepada hati, bila sebut buta hati, maknanya hati itu setelah tak nampak dah kebenaran. Hak kita sebut ada dua benda, hati nak buat decision tadi, nak buat decision baik, nak buat decision tidak baik. Hati buta ni nak buat decision tak boleh dah. Tak nampak apa satu dah. Gelap hati. Jadi Tuhan sebut dalam Al-Quran dengan pelbagai-bagai nama, pelbagai-bagai kedudukan kepada hati manusia ini. Nak gambarkan di sini bagaimana kompleksnya kejadian hati ini. Tapi yang boleh menyelamatkan itu semua, apa yang boleh menyelamatkan kita? Hati kita terjaga. Yang Tuhan, yang Nabi sebut, kalau baik hati itu, baiklah jasad. Kalau rosak hati itu, rosaklah jasad. Nak jaga semua tu lagu mana? Nak jaga hati ni. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak menyebut mengenai ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang boleh jaga hati kita ini. Maka seluruh ibadat dalam agama ni semua merujuk kepada nak jaga hati. Kalau kita baca ayat tentang sembahyang, Tuhan sebut aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat li zikri, untuk ingat kepada aku. Apa maksud ingat ni? Ingat kepada aku ni bukan fizikal tu, maknanya hati. Dirikan solat. Solat perlakuan kita bersifat fizikal lah, kita kena buat. Tapi bila Tuhan sebut li zikri, untuk ingat kepada aku, itu sudah soal hati, bukan soal fizikal lagi dah. Jadi ibadat kita itu sebenarnya adalah untuk nak jaga hati manusia. Sama juga bila Tuhan sebut tentang puasa. Puasa Tuhan sebut tentang tuhratul lis-shaim. Kalau zakat yang Tuhan sebut zakat, tuhratul lis-shaim wa ta'matul masakin, yang merujuk kepada zakat fitrah ada itu. Zakat yang kita bayar itu satunya ta'matul masakin. Satu, kita bagi makan kepada orang miskin, kita bantu dia tak cukup makan, kita bagi makan kat dia. Bila kita bagi zakat, kita bagi makan kepada orang miskin. Tapi satu lagi fungsi dia, tuhratun lis-shaim, pembersihan kepada orang berpuasa. Orang yang puasa ini merujuk kepada zakat fitrah. Setelah dia puasa sebulan dah, kemudian bayar zakat fitrah, bagi makan, kemudian fungsi dia juga untuk membersihkan orang yang berpuasa tu. Itu merujuk kepada apa tu? Merujuk kepada hati manusia. Kita pergi buat haji, keseluruhan haji itu ibadatnya, walaupun dia bersifat fizikal, keseluruhan ibadat haji ini fizikal, tawafnya, sa'inya, Arafah dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku di sepanjang pergerakan fizikal itu, semua menuju kepada itu, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih Allah itu. Jadi soal kita nak baiki hati manusia ini, hati kita ini sebenarnya adalah merujuk kepada kita membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kategori ibadat yang ada. Semua kategori ibadat yang kita buat itu semua merujuk kepada hati manusia lah. Maka dengan sebab itu, di awal-awal lagi apabila diturunkan wahyu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Muhammad, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslim, muzammil, dirikan waktu malam. Qumil laila illa qalila, banyak mendirikan malam, buat ibadat pada waktu malam. Kemudian ayat itu, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan bagi kepada kamu qawlan thaqila. Dan waktu Al-Quran ni benar berat, jadi perlu ada proses pembersihan dalaman Rasulullah SAW. Jadi diajar di situ tentang pembersihan jiwa ni, pembersihan roh, pembersihan hati. Kemudian kalau ayat lain yang Tuhan sebut, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu solatnya khashi'un, khusyuk. Bila kita sebut khusyuk ni, apa dia khusyuk? Khusyuk ni hati dah. Bila kita solat, maka itu bagi fokus, bagi tumpuan, perhati kepada ayat yang kita baca, dengar kepada ayat yang imam baca,
Kalau kita boleh memahami maknanya, kita hayati maknanya, ini soal hati. Jadi Tuhan sebut situ qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang mukmin. Satunya Tuhan sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang pada sembahyang dia khusyuk. Ini soal hati dah, khusyuk. Kemudian Tuhan sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang dia lari daripada benda-benda yang lara. Benda lara ni benda yang bersifat nafsu. Ni hawa nafsu dah ni. Orang nak kepada benda lara. Sebab tu penuh penuh segala tempat, kelab malam dan sebagainya. Orang nak cari lara. Dia nak malah memikir, nak cari benda-benda lara, benda-benda yang memalingkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Tuhan sebut dalam ayat ni qad aflahal mu'minun, yang pertama khusyuk tadi, yang kedua orang yang lari daripada mu'ridun, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, lari daripada benda-benda lara. Kalau ada benda lara dia paling mai kot ni. Jadi dia lawan nafsu tadi. Nak lawan nafsu ni kerja apa ni? Kerja hati dah. Dia bukan kerja fizikal kita dah. Orang gagah pun tak boleh nak lawan benda-benda nafsu ni. Bukan kegagahan fizikal dah, tapi kekuatan yang ada pada hati. Maka Tuhan sebut qad aflahal mu'minun, berjayalah orang mukmin yang buat benda ni. Kemudian Tuhan sebut juga walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, yang melakukan infak. Sebab nak tunai zakat ni bukan kerana dia banyak duit tu. Nak tunai tu dulu, dia kena lawan nafsu dulu. Oleh kerana dia berjaya lawan nafsu tu, maka dia tunai zakat. Kalau 2.5% daripada hartanya 100,000, 2,000, 2,500. Jadi nak keluar 2,500 milik dia, itu benda susah. Tapi dia lawan tu. Maknanya soal hati. Maka keseluruhan ibadat dalam agama ni semuanya berkait dengan hati manusia lah. Puncanya situ. Dia boleh buat tu kerana hatinya comel. Dan kalau dia tak boleh buat, hatinya telah rosak sebenarnya. Jadi cara untuk membersihkan hati ni tak ada cara lain. Dia mesti balik kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan cara jogging. Itu untuk kesihatan baik fizikal, jogging, bersukan. Itu fizikal semua tu. Tapi hati dia tak ada cara, semuanya melalui ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah dalam ayat-ayat lain yang merujuk kepada manusia ni perlu melakukan banyak ibadat untuk menjadikan hidup dia itu sempurna, hidup dia itu baik. Sebab dia nak buat ibadat tu pun dia kena lawan dengan nafsu dia. Sebab tu dia sebut dalam ayat lain disebut orang lelaki man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Beriman tu apa tu? Hati dia tu. Hati dia tu. Dia beramal soleh dan beriman. Beriman ni hati dah. Lalu Tuhan janjikan falunhiyanahu hayatan tayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan di hari akhirat wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas pahala mereka akhirat lebih daripada apa yang dia lakukan. Jadi beramal soleh dan dia beriman. Beramal soleh, dengan beramal soleh itulah hatinya akan bersih. Dan itulah sebab itu dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya keseluruhan manusia ni rupa-rupanya hatilah belakangnya. Walaupun kita banyak duk jaga fizikal, tapi kesudahannya dan puncanya pun mari daripada hati kita sendirilah. Maka penekanan kita adalah mesti penekanan kepada hati, dan bukan kerana fizikal ini semata-mata. Dan kalau kita tengok dengan lebih jauh lagi, punca rosak hati itu buat apa? Punca hati ni rosak. Punca hati rosak kerana hubbud dunia. Kerana manusia sukakan kepada hal-hal duniawi inilah. Maka dia akan rosak hatinya. Maka disebut dalam Al-Quran, zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kerana mereka itu sukakan kepada kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Maka itulah punca kepada segala masalah di atas dunia ini,
kerana manusia hanya berfikir tentang hidup atas dunia ini sahaja, tidak fikir tentang hidup selepas dunia ini, iaitu hari akhirat. Bila manusia fikir tentang dunia melebihi apa yang ada untuk akhirat nanti, ketika itu manusia akan melakukan segala perkara atas dunia ini, dan ketika itu hatinya akan semakin rosak dan semakin rosak, yang akhirnya Tuhan sebut dalam Quran, taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Tuhan dah tabak dah, Tuhan dah kerakung hati tu, tak boleh buat apa dah. Wattaba'u ahwa'ahum, dia akan ikut hawa nafsu mereka itu. Jadi manusia akan jadi semakin jauh, hatinya semakin makin kerah, dan akhirnya Tuhan sebut taba'allahu ala qulubihim, Tuhan tabak dah hati mereka itu, tak boleh buat gapo dah. Nak terima hidayah pun susah dah, dan mereka ini akan terus tergelam dengan hawa nafsu. Tapi puncanya istahabbul hayatad dunya, mereka ini kasih kepada kehidupan dunia. Jadi kerana itulah, dalam kita mengurus hidup ini, maka manusia perlu tengok dua perkara ni, bukan semata-mata hal yang berkait dengan fizikal, tapi juga perlu lihat kepada yang bersifat dengan hati. Bukan semata-mata melihat kepada akal, tapi juga melihat kepada hati. Kerana akal manusia ini kalau tak dipandu dengan hati yang baik, dia akan pergi kepada membuat perkara yang dahsyat kepada dunia ini. Ini perkara yang berkait dengan hati manusia. Sebab itu dalam dilahirnya dalam sejarah umat Islam ini ilmu tasawuf. Kenapa lahir ilmu tasawuf berdiri secara sendiri sebagai sebuah ilmu? Pada masa Rasulullah tak timbul isu nama tu pun tak ada, nama tasawuf tu pun tak ada masa Rasulullah. Tapi dia lahir hasil daripada perkembangan manusia, dan ulama melihat tak boleh dah keadaan manusia ni semakin jauh dengan agama, perlu dibimbing hati mereka ini. Maka lahirlah ilmu tasawuf atas dunia ini, yang asalnya balik kepada ihsan yang kita belajar dalam hadis 40, hadis yang kedua tu. Bila seorang lelaki mai jumpa Rasulullah, tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lalu Nabi jawab, Islam ni gini, iman ni begini. Kemudian tentang ihsan, Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah. Dan jika kamu memang tak nampak Allah pun, dan kamu tak nampak Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Itulah martabat ihsan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa Tuhan tengok, dan memang Tuhan tengok pun. Dan daripada situlah baru kita rasa nak buat ibadat dengan sebaik-baik mungkin, seikhlas mungkin. Sebab kita buat ibadat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah asalnya tasawuf. Kemudian selepas berlaku sejarah umat Islam, jadi para sahabat menyucikan hatinya, buat segala perkara yang baik, tak timbul masalah. Tapi oleh kerana manusia akhirnya dia mulai rosak, maka para ulama nak beki manusia ni, maka terbentuklah satu ilmu sendiri, disiplin sendiri yang dinamai sebagai ilmu tasawuf. Perkembangannya sama macam ilmu-ilmu lain. Ilmu usul fiqh tak ada masa Rasulullah, kita panggil ilmu usul fiqh. Masa sahabat tak ada panggil ilmu usul fiqh. Tapi oleh kerana sampai satu peringkat, manusia perlu dibimbing untuk memahami nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Secara kita boleh jadikan sebagai satu rujukan untuk nak memahami nas tadi. Maka keluarlah ilmu usul fiqh. Maka antara kitab yang pertama sekali keluar yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ni dikatakan itulah kitab yang pertama menulis tentang ilmu usul fiqh. Ditulis dan itu cara nak memahami nas lagu mana. Tapi sebelum tu tak timbul isu, sebab para sahabat baca, dia faham terus nas tu, faham ayat Quran, faham arahan Rasulullah SAW. Jadi ilmu tak perlu dibina secara tersendiri, sebab memadai dengan kepahaman yang ada, sudah ada itu. Ilmu tu ada tapi tak dibentuk secara istilah tersendiri. Tapi oleh kerana sampai satu masa perlu dibimbing manusia ni, maka lahirlah ilmu usulul fiqh. Sama juga ilmu-ilmu lain, ilmu ulumul Quran, ulumul tafsir,
Ilmu ni lahirlah, dan ilmu fiqh dia pun begitu juga, lahir sebagai satu ilmu, kerana perlu dibimbing manusia ini dalam memahami nas. Maka begitu juga ilmu tasawuf, manusia perlu dibimbing dengan satu ilmu tersendiri untuk bimbing hati manusia ni. Maka lahir ilmu tasawuf. Maka bila kita buka ilmu tasawuf, apa dia bincang dalam tu? Semua dia bincang mengenai hati, mengenai sifat-sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Nak baiki hati macam mana, nak bagi ikhlas macam mana, peringat baik manusia, jauhkan riak. Kemudian nak baiki supaya manusia ini bersikap warak, ada dibincang oleh ulama dalam ilmu tasawuf. Zuhud lagu mana, ada dibincang oleh ulama. Dilahirkan istilah-istilah itu supaya boleh kita bimbing manusia ini baiki hatinya dengan ilmu yang tersendiri. Itulah lahirnya ilmu tasawuf. Jadi kalau kita tak pakai nama ilmu tasawuf, pakai nama lain buat apalah. Pakai ihsan tu senang. Boleh juga kita pakai ihsan. Ilmu apa? Ilmu ihsan. Ilmu apa? Ilmu akhlak boleh. Jadi manusia ni dia sentiasa perlu dibimbing untuk manusia mudah mengenali, mudah nak baiki hati itu dengan cara dibimbing. Jadi oleh kerana begitulah lahir pula ilmu, kita panggil ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini, tarekat itu sendiri cara kita nak berhadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjalani ibadat secara teratur kita buat. Itulah asal tarekatnya. Kita pagi kita baca Quran gini, satu juzuk contoh kita buat sendiri. Tak. Kita mula sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat kita baca wirid. Lepas tu kita buat naik matahari kita buat solat fajar, solat duha. Kemudian kita baca Quran. Kita susun gitu. Buat secara sendiri-sendirilah. Tak apa, tak ada masalah. Itu tarekat lah. Cuma oleh kerana sampai satu peringkat, manusia ini perlu dibimbing. Maka lahirlah para syekh yang dia susun kepada anak-anak murid dia, kita buat begini lah. Kita disiplinkan diri buat begini-begini. Tarekat yang betul lah. Tak betul banyak juga tarekat ni. Jadi bimbing. Dia bimbing murid-murid dia secara konsisten. Macam tu. Jadi ilmu-ilmu ini lahir, kumpulan-kumpulan ini lahir kerana nak bimbing manusia supaya hatinya terjaga. Inilah besarnya kepentingan kita menjaga hati ini supaya hati kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Dan yang berlaku dalam sejarah Islam dan sejarah umat manusia ini, kekacauan demi kekacauan berlaku, semua balik kepada hatilah. Sebagai seorang manusia biasa, kita sebagai manusia biasa, sebagai individu kita ni, yang akan menjaga kita, pergerakan kita dan sebagainya, hatilah. Kalau kita sebagai ketua keluarga, yang jaga kita hatilah juga lah. Boleh kita pandu keluarga kita dengan baik sebab hati ketua keluarga tu baik. Pemimpin masyarakat pun begitu jugalah. Dia akan pandu masyarakat dengan baik apabila hatinya baik. Jadi ini soal hati dan peranan hati kepada kehidupan manusia. Jadi kalau kita semua boleh fokus kepada hati dalam kira bercara kita, dalam urusan hidup kita, kita fokus kepada hati itu dulu, maka akan lahir daripada itu tindakan-tindakan yang baik, yang sempurna. Kita nak mari masjid ni pun nak jaga hati juga. Kalau hati kita tak syamil, nak mari masjid tak boleh mari dulu lagi. Sebab innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni benda berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali orang khusyuk. Apa tu? Hati dia tu. Bila kita beri hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah tanda Tuhan suka kepada kita. Bila Tuhan tunjuk jalan, mari buat benda baik, itu tanda Tuhan mulai suka kepada Allah, kepada manusia. Jadi kita menguruskan amal ibadat ni pun kita kena buat molek-molek lah. Amal ibadat kita ni kan biar sempurna. Bila kita mari sembahyang Jumaat, biar sempurna Jumaat kita itu kan. Mungkin lah ni kita ada masalah nak rapat sah tu, tak apalah, waktu tu polisi kita terpaksa ikutlah gitu dulu. InsyaAllah ada perkembangan baru lepas ni dan sebagainya kan. Kita mari sembahyang Jumaat, kita penuhkan saf. Contoh kan, rapatkan saf, duduk sedekat mungkin, berlomba-lomba untuk dapat sah yang pertama dan sebagainya. Jangan kita duduk jauh daripada sah yang ramai dan biasa. Ini kesempurnaan dalam kita melakukan ibadat. Mari tu comel dah, kita dapat hidayah, comel dah. Tapi bila kita dapat hidayah, nak buat ibadat tu pula, biarlah sempurna ibadat kita itu, supaya kita betul-betul dapat menghasilkan ibadat yang sempurna berasaskan kepada hati yang comel, yang baik. Jadi saya itulah
yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang tidak baik dalam hati kita ini, yang kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang baik itulah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita jumpa dengan Allah, kepada Allah itu dengan hati yang baik, hati yang sempurna. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.